Remaja masa kini mungkin tidak mengenali nama Mustafa Kamal Atatürk. Namun, bagi mereka yang mengikuti perkembangan dunia pemerintahan Islam, pasti nama ini pernah satu ketika dahulu menjadi bualan hangat dan berlegar di minda. Dia merupakan Presiden Turki yang pertama. Dalam sejarah dunia, dia dianggap sebagai bapa pemodenan Turki moden yang mana namanya sangat dibanggakan dan diberikan gelaran Atatürk yang bermaksud bapa orang Turki. Dia merupakan pembawa sekularisme di Turki. Dia adalah orang yang bertanggungjawab menghapuskan pemerintahan Khalifah Islam yang dibubarkan secara rasmi pada 3 Mac 1924. Dia sengaja menjauhkan nilai-nilai agama dari kehidupan rakyat Turki yang selama ratusan tahun dinaungi cahaya Islam. Seorang pengkhianat agama yang tidak dapat kita bayangkan kejahatannya. Mustafa Kamal Atatürk yang diberi gelaran Al-Ghazi yang bermaksud orang yang memerangi ini lahir pada tahun 1881 di kota Salonika yang ketika itu merupakan taklukan Khalifah Uthmaniyah. Ayahnya Ali Riza adalah seorang pengawal di Jabatan Kastam manakala ibunya bernama Zubaidi, seorang wanita yang amat taat dalam menjalankan agama. Mustafa Kamal Atatürk dimasukkan oleh ibu bapanya ke madrasah tetapi dia tidak menyukainya dan selalu melawan guru. Ketika Mustafa berumur 12 tahun, dia memasuki sekolah tentera Salonika dan meneruskan pelajarannya di Akademi Tentera Monasitar. Dia kemudiannya menyambung ke Akademi Tentera di Istanbul dan menamatkan latihan ketenteraannya pada 1325 Hijrah dan seterusnya ditugaskan di kamp tentera Batalion ketiga di Salonika. Inilah titik permulaannya dalam memerangi pemerintahan Khalifah Uthmaniyah dan sebagai seorang penentang agama Islam. Pada permulaannya, dia telah mengubah ucapan Assalamualaikum kepada Marhaban bikum iaitu selamat datang. Ketika tercetusnya Perang Dunia Pertama, nama Mustafa Kamal Atatürk meningkat naik apabila dia telah dipilih menjadi Panglima Tentera ke-19. Tenteranya telah berjaya mengalahkan tentera Inggeris sebanyak 2 kali, walaupun hakikatnya kekuatan tentera Inggeris mampu mengalahkan tentera Atatürk. Disebabkan kejayaan Atatürk membawa kemenangan kepada Turki, dia telah dilantik menjadi kapten dan seterusnya menjadi general. Namun, jika dilihat dengan mata hati, kejayaan yang diraih oleh Laknatullah ini sebenarnya adalah rancangan jahat pihak Inggeris yang sengaja mahu mengangkat nama Atatürk sehingga reputasinya dipandang tinggi oleh kerajaan Uthmaniyah. Pihak Inggeris meminta Khalifah membubarkan Dewan Rakyat yang mana ia berkuasa untuk menentukan kekuasaan Khalifah selepas kekalahan Turki dan pengisytiharaan genjatan senjata. Tidak cukup dengan itu, Inggeris mencetuskan huru-hara dalam istana kerajaan Uthmaniyah dari tahun 1918 sehingga 1919. Mereka kemudiannya mencadangkan agar Mustafa Kamal memikul tugas sebagai pemerintah supaya Mustafa dapat menjadi orang yang mampu memenuhi kehendak rakyat dan juga satu-satunya pegawai tentera yang layak mendapat penghargaan daripada pihak tentera. Oleh itu, kehebatan Mustafa Kamal kian terselah di mata masyarakat manakala institusi Khalifah pula semakin merosot. Barat telah membesar-besarkan kemenangan pimpinan Mustafa Kamal ini dan menyebarkannya dengan cepat ke negara-negara Islam. Orang Islam telah tertipu dengan tindakan Mustafa yang berjaya memenuhi aspirasi mereka. Namun, pada 3 Mac 1924, cita-cita dan impian mereka berkubur apabila Atatürk membubarkan kerajaan Khalifah. Kerabat diraja dan Khalifah dihalau keluar dari Turki. Kementerian Wakaf dan Kementerian Undang-Undang Syariah dimansuhkan serta sekolah-sekolah agama ditukarkan menjadi sekolah-sekolah awam. Dengan jatuhnya kerajaan Khalifah, Mustafa Kamal dengan bantuan pihak Inggeris telah berjaya mempengaruhi dan memperbodohkan seluruh rakyat. Dan inilah masanya yang paling sempurna bagi mereka menghancurkan Islam. Ketika menjadi presiden, Mustafa Kamal Atatürk telah memperkenalkan undang-undang baru yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam bagi menghapuskan pengaruh Islam di Turki. Antaranya adalah Mustafa Kamal telah menyuruh rakyatnya mengubah pakaian mereka sesuai dengan kehendak Barat. Dia juga telah menggalakkan arak diminum secara terbuka.
Mustafa telah mengarahkan Al-Quran dicetak dalam bahasa Turki dan menukarkan azan ke dalam bahasa Turki. Selain itu, agama Islam dibuang sebagai agama rasmi dan menghapuskan perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha. Kejahatan Mustafa Kamal Atatürk lebih terselah apabila dia telah menutup masjid serta melarang umat Islam dari solat berjemaah dan menukar Masjid Hagia Sophia kepada muzium dan sesetengah masjid dijadikan gereja. Kekejaman Mustafa telah menghapuskan Kementerian Wakaf dan membiarkan anak-anak yatim dan fakir miskin serta membatalkan undang-undang waris dan faraid secara Islam. Dia juga menganggap dirinya sebagai Tuhan, sama seperti Firaun. Pernah seorang askar ditanya oleh Atatürk siapa Tuhan dan di mana Tuhan tinggal. Oleh kerana takut, askar tersebut menjawab, Kamal Atatürk adalah Tuhan. Walau sehebat mana sekalipun manusia di muka bumi, kita tetap tertakluk kepada kuasa Allah yang Maha Besar. Mustafa Kamal Atatürk telah menghadapi kematian yang sangat menyeksakan. Dia telah menghadapi penyakit kulit yang sangat teruk hingga ke kaki yang menyebabkan badannya merasa sangat gatal seluruh badan. Dia juga mengalami sakit jantung dan penyakit darah tinggi. Mustafa Kamal diserang penyakit dalaman iaitu sirosis hepatitis disebabkan oleh alkohol. Cecair berkumpul di dalam perutnya dengan teruk. Ingatannya menjadi lemah dan darah mengalir keluar dari hidungnya tanpa henti. Dia juga diserang penyakit kelamin akibat maksiat. Perutnya membusung dan kedua kakinya membengkak, mukanya mengecil dan darahnya berkurang sehingga pucat seputih tulang. Giginya banyak yang tertanggal sehingga mulutnya hampir bertemu dengan kedua alis matanya. Badannya menderita demam yang sangat kuat sehingga tidak boleh tidur dan badannya mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Masih angkuh walaupun diseksa, Atatürk ketika itu mewasiatkan agar jenazahnya tidak disolat jika dia meninggal dunia. Badannya mengalami panas yang amat sangat sepanjang masa sehinggakan dia mengarahkan pihak bomba untuk menyiram ke atas rumahnya 24 jam. Pembantu-pembantunya juga diarahkan untuk meletakkan ketulan-ketulan ais di dalam selimutnya bagi menyejukkan badannya. Dengan kuasa Allah yang Maha Besar, tidak sedikit pun dia merasakan kesejukan daripada ais-ais tersebut. Oleh kerana kepanasan yang tidak tertanggung, dia menjerit dengan kuat sehinggakan seluruh istana mendengar jeritannya. Tidak tahan dengan jeritan Atatürk, mereka yang bertanggungjawab memasukkannya ke dalam bot dan menghantarnya ke tengah lautan agar dia merasa sejuk. Namun itu tidak berlaku. 26 September tahun 1938, Atatürk telah pingsan selama 48 jam akibat terlalu panas dan sedar selepas itu, tetapi dia mengalami hilang ingatan. Atatürk pingsan sekali lagi selama 36 jam dan kali ini ia berakhir dengan kematian. Ketika dia mati, tiada seorang manusia pun memandikan, mengkafankan dan mensolatkan mayatnya. Mayatnya telah diawet selama 9 hari 9 malam sehinggakan adik perempuannya meminta ulama-ulama Turki memandikan, mengkafankan dan mensolatkannya seperti muslim. Dikatakan bahawa pada saat pengkebumian Mustafa, bumi tidak menerima mayatnya. Akhirnya, mayatnya dibawa ke satu tempat berbukit dan ditanam di dalam binaan marmar seberat 40,000 kilogram. Makamnya diberi nama Anit Kabir. Sekian itu saja kisah tentang Mustafa Kamal Atatürk. Semoga kisah ini memberi teladan kepada kita semua. Terima kasih kerana mendengar dan menonton. Assalamualaikum.